Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini cikgu akan masuk subtopik baru bagi tajuk pembangunan algoritma untuk tingkatan 1. Okey, sebelum ni cikgu dah kita telah bincangkan tajuk pembangunan algoritma, yang mana kita bincangkan tentang cara alih, sudut dan juga struktur kawalan pilihan, yang mana struktur kawalan pilihan ada 3 jenis, iaitu apa? Iaitu yang pertama, struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan pilihan dui pilihan, dan juga struktur kawalan pilihan berbagai pilihan, iaitu multi selection. Okey, jadi kita dah habis waktu. Cikgu harap kamu boleh faham tajuk tersebut dan buat latihan yang cikgu berikan. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan tajuk struktur kawalan ulangan. Okey, di bawah tajuk yang sama, iaitu pembangunan algoritma. Jadi struktur kawalan ulangan kita kena pegang dua je. Ulangan dia adalah berasaskan kepada pembilang. Okey, pegang kepada dua ni. Maksudnya yang mana ulangan berasaskan pembilang dan ulangan berasaskan syarat. Dia mesti ada pembilang, dia mesti ada syarat, baru jadi struktur kawalan ulangan. Okey, baik. Kemudian untuk struktur kawalan ulangan ni dia memang dilakukan secara berulang kali. Okey, bergantunglah. Maksudnya bahagian algoritma dia ada yang ada langkah-langkah yang berulang tu, dia ada dikenali sebagai gelung ataupun loop, dan juga gelung ulangan. Gelung ulangan dipanggil lelaran. Okey, nanti cikgu akan tunjuk. Kemudian dia ada pelbagai jenis bergantung pada pengulangan langkah yang macam mana. Okey, untuk struktur kawalan ulangan ada 3 jenis. Okey, struktur kawalan ulangan ni dia ada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah for, yang kedua adalah while, yang ketiga adalah repeat until ataupun while. Okey, dalam tingkatan 1 buku teks repeat until, tapi untuk tingkatan 2 ada while. Tapi sebenarnya sama je, nama je berbeza. Okey, boleh faham ya kat situ? Okey, kemudian kita akan pergi satu persatu. Untuk kawalan ulangan for. Okey, untuk kawalan ulangan for, dia mempunyai bilangan tertentu, bilangan kali tertentu. Maksudnya pembilang dia telah ditetapkan. Pembilang ni dia pun boleh ubah lah. Okey, pembilang ni pun boleh ubah, dia telah ditetapkan. Contohnya macam kosong ke, mulakan dengan 1 ke. Okey, nanti cikgu akan tunjukkanlah secara untuk sudut dan juga cara taklif. Jadi dia telah ditetapkan. Keyword dia untuk for telah ditetapkan, ada jumlah dia. Contohnya macam pembilang dia, contoh X ni pembilang, boleh ubah sama dengan 1. Okey, maknanya dia tetap dah. Dia tetap dah X sama dengan 1. Kemudian dah bila sama dengan 1, lepas tu kita tahu dah berapa pembilang dia. Katakan 3 ke, 4 ke, kita dah ada dah jumlah dia. Okey, kemudian nombor indeks akan ditambah secara automatik pada akhir blok. Okey, ini cikgu akan tunjuk. Penambahan terus dilakukan sehingga syarat boolean berulang tidak benar. Maknanya sampailah tak benar, baru dia akan keluar pada sistem. Maknanya baru dia akan tamat. Okey, tengok seterusnya. Okey, ini adalah contoh daripada buku teks. Okey, ini dinamakan sudut lah. Kita dah belajarkan sebelum ni. Okey, ini adalah sudut. Okey, sudut. Sudut ni untuk for. Okey, apa-apa pun mesti ada mula, mesti ada tamat. Okey, pertama sekali mula. Okey, tulis mula. Jadi kalau cikgu ajar sebelum ni, cikgu nak kekalkan, maknanya mula adalah nombor 1. Okey, kemudian mula nombor 1, kemudian berdiri tegak. Okey, berdiri tegak,
Berdiri tegak ni tak apalah, kalau tak ada pun tak apa, kita terus saja pada setkan. Maksudnya setkan pembilang kepada 1. Okey, pembilang ni kita boleh tukar. Pembilang ni boleh tukar je. Nak tukar nama A ke, nak tukar nama B ke, nak tukar nama C ke, tak kisah. Okey, asalkan kita declare dia lah, sama je lah. Maksudnya okey, katakan kita bagi contoh, tukarlah tak nak. Okey, kita bagi contoh pembilang ni kita tukar pada X. Okey, tukar pada X. X sama dengan 1. Okey, maksudnya sama je, pembilang kepada 1 ni sama dengan setkan X sama dengan 1. Boleh juga, boleh pendek sikit lah. Okey, kemudian bila dah setkan X sama dengan 1, untuk ni adalah for lah. Kalau dalam bahasa Inggeris for lah. Jadi ini dalam bahasa Melayu jadi untuk. Okey, untuk pembilang sama dengan 1 hingga 3. Okey, ni macam ayat panjang kan. Kita tukar je. Okey, katakan X, tadi cikgu guna X kan. Okey, X 1 hingga 3 ni kita boleh guna. Untuk kita dah belajar sebelum ni. Jadi X lebih kecil atau sama. Okey, atau sama dengan 3. Okey, atau sama. X lebih kecil atau sama dengan 3. Samalah, maksudnya 1 hingga 3 tu bermula dengan 1 hingga 3. Okey, kita dah tahu dah X kita dah declare sebagai 1. Lepas tu kita buat for, okey, untuk X lebih kecil atau sama dengan 3, laungkan merdeka. Okey, ni dia punya dia punya syarat dia lah. Okey, laungkan merdeka. Lepas tu pergi ke bawah, tambah. Maksudnya pergi ke bawah tambah 1 kepada pembilang. Okey, yang ni kalau dia nak boleh buat juga sebagai tambah 1 kalau tak nak buat ayat ni pun tak apa, boleh buat tak apalah, boleh lah. Yang ni untuk sudut kod. Okey, tambah 1 ataupun boleh juga buat macam ni. Okay, X sama dengan X tambah 1. Boleh nampak sikit. Okey, yang ni boleh juga nak buat ayat ni. Tapi kalau kita nak buat macam ni pun terus boleh juga. Okey, tambah 1 pada pembilang, maksudnya X ni yang ni X ni yang ni, X sama dengan X tambah 1. Sama je lah. Okey, kemudian tamat. Tapi maksudnya dekat sini kita tengok dekat senang dekat ni lah, dekat carta alih. Okey, sebab kalau ikut macam ni, kalau kita hurai kat sini pun boleh juga, tak ada masalah. Maksudnya selagi okey, untuk pembilang sama dengan ataupun X lebih kecil atau sama dengan 3, laungkan merdeka. Okay, kita boleh buat jadual lah, supaya cikgu akan tirai buat jadual untuk kamu bagi faham, untuk fahamkan kamu. Kita boleh buat jadual. Jadual ni di mana memang dalam buku teks tak ajar benda ni, tapi cikgu nak bagi kamu faham bagaimana cara pengiraan untuk for ataupun yang lain boleh juga guna. Jadi kita buat jadual. Contohnya macam ni. Okey, kita buat jadual. Ni jadual lah. Jadual. Kita buat sikit. I. X lah. X. Lepas tu garis 1. X 1 kan? Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Kita start dari sini. Okey, kita tengok pada carta alih. Okey, mula berdiri tegak. Okey, berdiri tegak ni tak ada apalah. Kemudian setkan. Okey, setkan
nilai pembilang. Nilai pembilang tu apa cikgu cakap? Cikgu dah tukar kepada X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Lepas tu pergi dekat sini. Ni 4 lah untuk yang ni. Okey, untuk ni 4. 4 ni sama juga macam letak dalam diamond juga. Sama juga macam sebelum ni kita dah buat untuk struktur kawalan pilihan. Dia letak dalam diamond sebab dia pilihan lah. Maksudnya 4 kita letak untuk ni 4. Tak letak pun tak apa, saya nak bagi kamu faham. Adakah X, adakah X, cara bacaan dia, adakah X lebih kecil atau sama dengan 3? Okey, maksudnya sekarang ni X sama dengan 1. Lepas tu 1. Adakah 1 lebih kecil atau sama dengan 3? Okey, jadi betul tak? Betul lah, ya lah. Ya, 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Okey, jalan. Jalan, okey, merdeka. Laungkan merdeka ataupun paparkan merdeka. Kalau kita nak tulis sini paparkan merdeka. Okey, kalau kita nak tulis kat sini paparkan merdeka pun boleh, tak ada masalah. Nanti dekat skrin papar lah. Kalau kita nak buat laung, kat skrin nanti dia akan laung lah. Okey, papar merdeka. Kalau papar merdeka, jadi dekat sini apa? Dekat sini nak tulis apa? Dekat sini tulis merdeka lah, ni output lah. Okey, merdeka. Ni output lah kira. Okey, merdeka. Okey, jadi bila merdeka dah satu kali kan. Jadi lepas tu tambah nilai pembilang. Okey, tambah nilai pembilang sebanyak 1. Masuk dekat sini apa tadi cikgu bagi tahu? Masuk dekat sini X sama dengan X tambah 1. Okey, X sama dengan X tambah 1. Okey, jadi bila macam tu, X tadi berapa? 1 kan? 1 tambah 1 berapa? 2. Okey, tulis 2 kat sini. Okey, ni latest punya lah, 2. Okey, 2 naik atas balik. Okey, ikut flow dia. So ni naik atas balik. Okey, bila naik atas balik, ulang balik dia syarat dia. Adakah X lebih kecil atau sama dengan 3? X tadi berapa? X tadi 2. Okey, X tadi 2. Adakah 2 lebih kecil atau sama dengan 3? Betul tak? Betul. Ya. Okey, ya, papa merdeka. Okey, tulis lagi merdeka. Dia output dia merdeka. 2 dah. Okey, kemudian X sama dengan X tadi X berapa? 2 kan? Okey, 2 tambah dengan 1. 2 tambah 1 berapa? 3. So, kat sini 3. Okey? 3 naik atas balik. Ulang balik. Adakah 3, ambil yang ni X ni 3, ambil yang latest. Adakah 3 lebih kecil atau sama dengan 3? Ya kan? Sebab 3 atau. Jadi betul lagi, masih betul. Okey? Lebih kecil atau. Jadi masih lagi benar. So, ya. Papa merdeka. Okey, papa merdeka lagi. Okey? Kemudian, turun bawah. X sama dengan X. X berapa tadi? X 3. 3 tambah 1 berapa? 4. So, naik atas, uji lagi. Adakah 4 lebih kecil dan sama dengan 3? 4 lebih kecil atau sama dengan 3 tak? Salah. Jadi salah, dia pun jalan kat sini. Tidak. Dia jalan kat sini, tamat. Okey? Tamat. Jadi ada berapa kali yang keluar? 3 kali output untuk merdeka. Okey, macam inilah cara pengiraan dia. Okey, boleh faham tak maknanya untuk 4? Untuk 4 ni dia dah ada pembilang dia berapa. Okey? Okey, kita tengok seterusnya untuk Y. Okey, untuk Y ni dia buat ujian dulu. Maksudnya Y ni dia membuat ujian terlebih dahulu ke atas input. Okey, Y ni sebenarnya dengan 2Y lebih kurang sama, cuma beza dengan daripada segi syarat dia. Okey, jika input memenuhi syarat,
blok arahan dalam gelung akan dilaksanakan. Okey, ini yang dia punya keyword dia, bilangan pembilang tidak diketahui. Okey, tadi for tadi ada bilangan dia kan. Kita dah letak dah bilangan dia berapa. Dah tahu dah berapa kali. Sehinggalah bilangan tu cukup, dah lebih, baru akan stop. Okey, ini bilangan tidak diketahui. Jika tidak dipenuhi, kawalan ulangan akan berhenti ikut syarat dia. Okey, jadi dia laksanakan satu langkah atau set langkah selagi syarat diuji adalah benar. Kita tengok Okey, ini untuk ulangan while. Okey, ini untuk ulangan while. Okey, macam mana yang dikatakan ulangan while ni? Kita tengok. Okey, kita tengok dia punya sudut dia. Mula, lepas tu setkan nilai n. Okey, ni dia dah buat dah dia punya pemberubah ataupun pembilang dia. Dia setkan nilai dia pada 1 jugalah, start dengan 1 juga. Okey, ini bukan jangan kamu salah faham pula. Okey, yang ni memang kita kena set berapa, mula dengan berapa, kalau tidak kita tak tahu. Tapi hak ni pembilang ni dah ada dah. Yang ni yang tak ada dekat ulangan while ni. Okey. Okey, yang ni set tak ada masalah. Okey, set je. N sama dengan 1. Okey. N sama dengan 1. Lepas tu dah tak ada dah dia punya pembilang dia. Okey. Lepas tu jadi selagi ni dalam bahasa Inggeris while lah. While. Okey, selagi lampu isyarat menyala, paparkan nilai n. Okey, mari dia nak kira berapa. Okey, paparkan nilai n. Lepas tu tambah nilai n sebanyak 1. Samalah macam tadi. N sama dengan n tambah 1. Lepas tu tamat selagi. Dah habis kalau dia punya syarat ni. Syarat maksudnya ni atas balik lah ni. Yang ni nak atas balik sampailah lampu isyarat tu tak menyala, baru dia stop. Okey. Kalau tidak selagi tu dia akan kira. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, mula. Lepas tu setkan nilai n pada 1. Okey, n sama dengan 1. Lepas tu dia pergi sini. Adakah lampu isyarat menyala? Okey, dia uji syarat dia. Ni dia punya syarat dia. Apa dia punya while dia. Okey. Adakah lampu isyarat menyala? Okey. Kalau ya, dia tengok kalau lampu isyarat menyala je dia akan turun bawah. Okey, dia akan turun bawah dan skrin yang kita buat sistem tu, dia akan paparkan nilai n. Maknanya okey, dia ni yang untuk pertama kali n sama dengan 1. So jadi kat sini keluarlah dekat paparan skrin tu 1. Okey. Lepas tu bawah ke sini tambah n tambahkan nilai n sebanyak 1. Jadi n sama dengan n tambah 1. Jadi tadi 1 kan, buat jadual macam tadi juga. 1 tambah 1 2 kan. Okey, 2. Naik atas balik. Naik atas. Okey, dia buat pula lagi sekali. Lampu isyarat menyala tak? Oh, menyala lagi. Dia jalan lagi. Dia jalan, paparkan nilai n. Okey, paparkan nilai n. Tadi n tambah 1 tadi untuk yang kali pertama 1 tambah 1 2 kan. Okey, sekarang dia papar pula 2. Okey, dia papar pula 2. Ni 1 dah tak ada lah. Dia papar pula 2. Lepas tu tambah pula. Tadi 1 tambah 1 2. Okey, yang ni 2 pula. Yang latest 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey, jadi ni naik atas balik. Lampu isyarat menyala tak? Oh, menyala lagi. Dia akan papar lagi. Okey, 3. Dan dia akan buat banyak kali. Dia akan ulang sehinggalah lampu isyarat ni dia terpadam. Okey, sehingga lampu isyarat ni terpadam, baru dia akan stop. Maksudnya kita nilai n ni adalah berpandukan kepada lampu isyarat ni. Okey, paparan maksudnya katakan lampu isyarat berhenti. Lepas tu dia punya nilai n setakat 4 sahaja. Okey, maknanya dia syarat dia dekat sini. Okey, dia berbeza dengan
4 dia dah bagi tahu dah pembilang ni berapa. Jadi dia akan ulang sampailah pembilang ni dah habis dah. Okey? Okey. Boleh faham ya? Okey. Untuk the while ni sama je sebenarnya, lebih kurang dengan while. Sama juga, bilangan tak diketahui juga. Beza dia adalah the while ni ataupun repeat until ni, dia buat ujian selepas blok arahan dilaksanakan. Dia buat ujian. Kalau untuk yang ni, dia maksudnya kalau untuk while ni, kita tengok beza dia. Maksudnya kalau untuk while ni, lampu isyarat ni duduk dekat atas. Maksudnya syarat duduk kat atas. Tapi kalau do while, kita tengok. Do while dia adalah lampu isyarat dia duduk di bawah. Okey, jadi kat sini dia maksudnya dia buat ujian selepas blok arahan dilaksanakan. Dia memberi jaminan bahawa blok arahan dilaksanakan walaupun sekali. Okey, laksanakan sama juga macam while. Sebenarnya do while dengan while ni sama, cuma cara pengujian dia yang berlainan. Okey, kita tengok pada do while. Okey, do while lah sama je. Okey, mula. Lepas tu setkan nilai n sama dengan 1. Okey, di sinilah. Okey, di sini dia ulang. Dia ulang. Maksudnya dia ulang dulu. Ulang, lepas tu paparkan nilai n. Lepas tu tambah nilai n sebanyak 1, ni sama je. N tambah 1 sehingga lampu isyarat dipadamkan. Okey, nampak ada perbezaan kat sini. Kalau untuk while, dia mula dekat atas ni, lampu isyarat. Selagi lampu isyarat menyala, okey, dia duduk atas. Tapi untuk do while, dia duduk di bawah. Dia terbalik sikit sehingga lampu isyarat dipadamkan. Tapi sebenarnya sama je lah. Cuma cara penulisan tu berlainan dan penulisan dia pun kena berubah. Faham tak kat sini? Maksudnya kalau while, dia duduk atas lampu isyarat ni dan lampu isyarat ni menyala. Okey? Kalau untuk do while, dia buat dulu. Maksudnya paparkan nilai n. Dia papar nilai n sehingga dan bertambah sehinggalah lampu isyarat tu dipadamkan. Okey? Bila lampu isyarat dipadam, dia berhenti. Okey, yang tu setakat ni boleh faham Beza dia kat situ je penulisan dia. Dari segi orang kata sama tu memang sama. Cuma beza dekat sini je. Maksudnya kalau dekat sini dia punya maksudnya lampu isyarat ni menyala selagi. Maksudnya dia okey, dia tanya dulu, adakah lampu isyarat menyala? Untuk while, adakah lampu isyarat menyala? Ya. Okey, ya. Jadi apa nilai n? Lepas tu tambah. Lepas tu dia tanya lagi. Dia tanya sampailah bila lampu isyarat terpadam baru dia stop. Untuk yang do while, dia papar dulu nilai n. Dia tak tanda syarat lagi. Dia papar dulu nilai n. Katakan n sama dengan 1. Dia keluarlah 1. Okey, dia keluarlah 1. Lepas tu lepas tu dia tambah. Dia tambah nilai 1 tambah 1 jadi 2 lah. 2. Lepas tu bila 2 dia jalan. Adakah lampu isyarat dipadamkan? Tak padam lagi. Okey, naik balik. Lepas tu dia buat papar pula lagi. Jadi kat situ je sebenarnya lebih kurang sama je. Okey. Okey, ni dia punya kalau nak tengok perbezaan di antara while dengan do while lah. Okey, perbezaan dia. Macam tadi dah cikgu terangkan. Okey, habislah setakat ni boleh faham Maksudnya cikgu akan cikgu terangkan tentang struktur kawalan ulangan ada 3, iaitu yang pertama for. Okey, yang for, kemudian for ni dia uji syarat dulu. Okey, for ni dia memang uji syarat dulu. Lepas tu dia ada pembilang. Itu keyword dia. Pembilang telah ditetapkan. Bukan ada pembilang ditetapkan. Semua kena ada pembilang. While ada pembilang, do while pun ada pembilang. Sebab kalau tak ada pembilang, macam mana nak uji, nak ulang. Okey, kemudian while pembilang dia tidak diketahui. Okey, maknanya pembilang ada tapi tak diketahui.
Okey, jadi dia uji syarat dulu juga. Kalau Y, uji syarat dulu. Tapi kalau dia Y, dia uji syarat kemudian. Maksudnya syarat tu duduk kat bawah. Okey? Dia syarat tu duduk di bawah. Okey, setakat ini boleh faham ya? Yang cikgu terangkan. Cikgu harap boleh faham. Jadi cikgu akan bagi latihan dalam Google Classroom untuk pembangunan algoritma berkaitan dengan struktur kawalan ulangan. Okey, setakat dulu. Assalamualaikum.